salam satu Ramadan kepada semua yang menonton live YouTube kita hari ini. So bersama saya Fisio Hazika dari cawangan Flat Fisioterapi Negeri Terengganu. Untuk hari ini kita share ataupun kita bual santai je tentang satu tajuk yang agak common juga biasanya kita dapat iaitu kaki terselia. So hari ini tajuk kita kakiku terselia. Okey. Okey, bagi para penonton yang masih lagi belum tahu apa itu tugas fisioterapi ataupun apa itu fisio ataupun ada yang tertukar profession antara fisio dengan occupational therapy, fisio dengan doktor. Okey, so hari ini kita nak terangkanlah fisioterapi ni ialah salah satu pekerjaan. Kita sebut fisioterapi ni ialah jurupulih perubatan lah. So apa yang dia buat berdasarkan nama fisioterapi tu, asal daripada nama fisioterapi tu ialah fisiologi dan terapi. Okey, so dia ialah penjagaan atau pemulihan kefungsian badan pesakit lah. So apa yang dia buat ialah dia membantu memulihkan fungsi fizikal pesakit dan memastikan fizikal pesakit ni berfungsi pada tahap yang optimum lah. Okey. So dia adalah salah satu cabang dalam bidang perubatan lah. Okey, so kita ni fisio ni adalah salah satu tim rehab team yang terdiri daripada fisioterapi, occupational therapy ataupun dan speech therapy. Okey. So kita ialah salah satu profession yang duduk bawah organisasi rehab lah. Okey. So tugas dia macam Ika cakap tadi, memulihkan fungsi fizikal pesakit lah dan memastikan pesakit boleh return to work balik, boleh berfungsi balik pada tahap yang optimum, boleh berfungsi balik, boleh berjalan balik sebelum dia terkena sakit tu lah. Okey. So dia merangkumi pelbagai peringkat umur. So fisio ni dia cover semua peringkat umur daripada baby sampai tua. Okey. Daripada pediatrik sampai geriatrik. Pediatrik ni kes-kes budak bayi lah. Okey, daripada umur 1 hari sampailah orang tu tua. Okey. Pediatrik sampai ke geriatrik. Okey, kita pun cover juga membantu juga masalah-masalah yang berkaitan dengan sport injury. Okey, atlet-atlet sukan. So, fisio pun ada peranannya dalam membantu membaik pulih fungsi atlet-atlet sukan ni lah. Okey. So, tanpa berlengah masa lagi, hari ini kita nak terus ke sharing session kita yang bertajuk kakiku terselia. Okey. So, pernah tak anda mengalami kaki terselia atau bengkak? So, mesti ada. Mesti ada dalam seumur hidup tu mesti ada 1 atau 2 kali terselia kaki. Okey. So, terselia kaki ni adalah salah satu kecederaan yang berlaku pada buku lali. Okey, ataupun pergelangan kaki kita lah. So apa sebenarnya yang terjadi? Ligamen pada sendi pergelangan kaki tu, dia terkoyak atau mengalami kecederaan. Sebab apa? Sebab mungkin kita overstretch, kita terpelecok. So dia mengalami overstretch dekat ligamen tu. Okey. So apakah maksud ligamen? Ligamen ni ialah satu band yang menghubungkan antara tulang dan tulang. Okey, dia fungsi ligamen ni ialah dia membantu untuk holdkan kita punya ankle, kita punya buku lali ni lah ketika berjalan, ketika berlari. Okey. So fungsi ligamen ni ialah untuk menstabilkan sendi dan mengelakkan aktiviti yang berlebihan. Okey. So dia membantu untuk stabilkan sendi kaki kita lah. So apa sebenarnya yang terjadi apabila kaki kita terselia? Okey, bila ligamen tu dia terstretch ataupun dia force beyond the normal dia punya ROM, okey, dia akan terkoyak. Okey, so nak comparekan antara buku lali kita yang paling dalam dengan luar, buku lali kita yang paling luar ni yang selalu cedera. Okey. So dia selalu cedera dekat buku lali yang belah luar lah. Okey, so apakah antara simptom-simptom orang yang mengalami bengkak buku lali, orang yang mengalami ankle sprain, kecederaan buku lali ni ialah terpelecok lah kalau orang kita kata. Okey, apakah simptom-simptom terpelecok ni? Sakit apabila kita letakkan berat badan kita dekat kaki yang sakit tu lah. Contohnya kita nak start berdiri. Okey, kaki kanan terpelecok, kita nak start berdiri, kita akan rasa sakit dekat kaki yang tercedera lah. Okey, nombor 2, sakit apabila disentuh. Okey, pegang sakit, pegang merah
panas. Okey, itu antara simptom-simptom dia. Bengkak, kita nampak bengkak, kita nampak shiny, berkilat. Merah, lebam dan susah kita nak bergerak. Kita nak ambil step susah, kita nak jalan susah, nak berlari susah sebab sakit. So apakah punca-punca dia? So tadi kakak cakap yang sebabnya tu sebab dia di ligamen di pergelangan kaki tu dia di stretch beyond dia punya normal position. So dia boleh menyebabkan sama ada partially atau completely tear. Partially ni maksud sama ada dia boleh terkoyak sedikit ataupun terkoyak semua. Okey. So kebanyakannya jatuh boleh menyebabkan ankle twist. Lepas tu mendarat di atas kaki dalam keadaan buku lali tu bengkok ke dalam. Okey, bengkok ke dalam. Contohnya kita lari lepas tu kita terpelecok dalam keadaan kaki tu ke dalam. Okey. So boleh menyebabkan terkoyak juga ligamen tu. Okey. So apakah di antara faktor-faktor risiko? Banyak orang yang cakap, oh mungkin terselioh buku lali ni kebanyakan berlaku pada atlet, main bola sepak ke, bola jaring, bola keranjang ke, sebab dia menggunakan banyak gerakan kaki kan, banyak berjalan, banyak melompat. Itu sebenarnya salah. Faktor risiko dia memanglah orang yang first kali orang yang bersukan lah, sebab mereka melompat. Contohnya main basketball, main tenis, football, soccer, semua kan banyak menggunakan kaki. So berlari-lari boleh tersalah landing ataupun boleh menyebabkan terpelecok lah. Okey, yang first kali orang yang bersukan lah, of course. Nombor 2, berjalan di atas permukaan yang tidak rata. Okey, contohnya kita berjalan dan berlari di atas permukaan yang tak rata. Contohnya batu kerikil lah contohnya. Boleh menyebabkan kita terpelecok dan cedera dan mendapat ankle sprain. Okey, nombor 3, pernah ada histeris terselioh kaki. Pernah ada kecederaan terselioh kaki sebelum ni. Okey, contohlah tahun lepas ataupun 6 bulan lepas kita pernah ada history of ankle sprain. So kita kemungkinan akan ada balik lah ankle sprain tu. Okey, pernah ada history. Nombor 4, fizikal yang lemah. Salah satu contohnya ialah kekuatan otot dan fleksibiliti kaki kita tu kurang. Okey, mungkin disebabkan oleh kita ni kurang bersenam ataupun kurang buat aktiviti lah. Okey, so muscle otot dekat kaki tu lemah dan kurang fleksibiliti, so boleh menyebabkan terjadinya ankle sprain juga. Okey, nombor 5, memakai kasut yang tidak sesuai. Pemakaian kasut yang tidak sesuai lah. Okey, sepatutnya yang paling ideal kasut contohnya kita bersukan pakai kasut sukan, pakai kasut yang tak tinggi tapi dia pergi pakai kasut tinggi, pakai kasut tinggi, lepas tu berjalan di atas permukaan yang tak rata, itu pun boleh mengundang risiko untuk mendapat ankle sprain tadilah. Okey, last sekali, berat badan yang berlebihan, obesity. Bila obesity tak seimbang badan, okey, so boleh menyebabkan juga ankle sprain lah. So jadi kalau anda semua fikir orang yang bersukan saja yang selalunya mendapat terselioh kaki atau ankle sprain ni, so anda silap lah. Okey, so kita sendiri boleh jadi salah satu faktor risiko untuk mendapat ankle sprain tadi. Okey, orang yang bersukan, berjalan atas permukaan yang tak rata, pernah ada sejarah terselioh kaki sebelum ni, mempunyai fizikal yang lemah, okey, tak kuat otot ataupun tak kuat sendi kaki, memakai kasut yang tidak sesuai macam tadi, high heel tadi, okey. Dan last sekali, mempunyai masalah obesiti atau berat badan berlebihan. Okey. So, apakah di antara komplikasi jika kita gagal merawat? Okey, contohnya kita dah ada ankle sprain tapi kita duk tahan. Biarlah taklah serius mana ni. Tak payah jumpa doktor, tak payah jumpa fisio, tak ada further management, tak ada rawatan seterusnya, rawatan yang selepas tu tak ada. Duk biar je kaki tu. Okey, so apakah komplikasinya? Nombor 1, jika anda gagal untuk merawat, okey, dan anda terus terlibat dengan aktiviti harian, okey, teruskan berjalan, teruskan berlari, teruskan bekerja macam biasa tanpa berehat dulu dengan sebaiknya selepas cedera, kemungkinan anda semua akan mendapat chronic ankle pain lah. Okey, makin kronik. Kecederaan tu semakin teruk, semakin kronik. Nombor 2, keseimbangan ataupun ankle instability tu makin teruk, otot makin lemah, sendi makin sakit, ligamen makin rosak, okey, sebab kita duk push dia.
Nombor 3, ni paling teruk lah, arthritis atau radang sendi. Okey, so ini di antara 3 komplikasi jika anda gagal merawat lah, jika anda gagal untuk mendapat rawatan awal selepas terseluh kaki. Okey, so apakah, mungkin anda tanya, okey, apa di antara langkah berjaga-jaga untuk kita elakkan dari dapatnya ankle sprain ni? Okey, nombor 1, kena warm up dulu sebelum exercise. Okey, warm up seperti stretching ataupun kita brisk walk lah. Brisk walk dulu 10 minit, lepas tu baru berjogging ataupun melakukan aktiviti sukan. Okey, so perlu warm up, perlu stretching, perlu berhati-hati ketika berjalan, melompat, berlari, sama ada di permukaan rata ataupun tidak rata. Okey, so make sure kena berhati-hatilah. Berhati-hati. Gunakan ankle support, ataupun brace tape pada tempat injury yang lama supaya kita elakkan daripada berulangnya terjadi sekali lagi. Memakai kasut yang bersesuaian. Okey, macam tadilah, jangan kita pergi main badminton, kita pergi pakai kasut yang tak sesuai. Okey, kena pakai kasut sukan lah. Jangan pergi pakai sandal, jangan pakai high heel pula nak bersukan, so salah lah. Memakaikan kasut yang bersesuaian. Kurangkan penggunaan kasut tinggi. Okey, ini penting, yang paling penting. Kebanyakannya perempuan lah suka pergi kerja pakai high heel. Lepas tu hujan contohnya, jalan licin. Lepas tu kita nak rushing kan, nak kejar masa, berlari, terpelecok dapatlah ankle sprain. Tu salah satu masalah juga. So, kurangkan penggunaan kasut tinggi. Next, maintain kekuatan otot dan fleksibiliti otot. Tu kita kena buat banyak exercise lah untuk kuatkan otot buku lali, otot kaki kita. Okey, tapak kaki kita. And then practice practice balance exercise. Buat banyak exercise lah. Okey, jaga berat badan ikut BMI yang bersesuaian dengan tinggi anda. Okey, so make sure kita tak nak kita overweight. Itu pun akan menjadi risiko untuk kita dapat ankle sprain lah. Okey, jadi kita tahu grade kita ada 3 grade 3 grade cedera kaki ni lah. Grade 1 dia dia akan terkoyak sikit je. Okey, mungkin simptom dia akan sakit dan bengkak lah. Okey, so kita boleh jalan lagi, maybe boleh berjalan dan terencuk-encuk lah. Itu grade 1. Grade 2, sakit dan bengkak tu kita boleh tengok lagi teruk sikit daripada grade 1. Okey, koyak dia sama ada boleh jadi koyak sikit ataupun terputus habis. Okey, yang tu kita tak boleh jalan dah lah. Maksudnya memang tak boleh tampung berat badan lah. Memang sakit. Grade ketiga, sakit dan bengkak yang sangat teruk. Nak jalan pun tak boleh. Yang tu memang dah koyak habis lah. Okey, dan memerlukan surgery, memerlukan operation lah. Okey, untuk kita sambung balik ligament tu. Okey, so ada 3 grade. Yang pertama tu yang okey lagi lah, still boleh jalan tapi sakit lah, terencuk-encut. Nombor 2 tak boleh jalan. Nombor 3 yang memerlukan rawatan operation lah. Okey, dari doktor. Okey, kita pergi pula. Okey, terseluh kat buku lali ni banyak sebenarnya rawatan yang kita boleh buat. Tapi ada beberapa rawatan yang perlu kita elakkan bagi mengelakkan daripada keadaan menjadi lebih parah. Okey, contoh kita dapat terseluh buku lali lepas kita main badminton dengan family. Okey, cara rawatan awal untuk kita rawat buku lali tu sebelum kita berjumpa dengan doktor. Okey, first kita boleh gunakan teknik ataupun garis panduan Price. P ialah protect, R ialah rest, I ialah ice, C ialah compression dan E ialah elevation. So ingatlah 5 komponen ni, P, R, I, C, E. Ini antara garis panduan ataupun rawatan awal yang anda boleh buat selepas anda dapat kecederaan buku lali ni lah. Okey, so make sure anda elakkan P. Kita akan pergi P dulu, protect. Elakkan kaki daripada tercedera, daripada melakukan aktiviti berat. Nombor 2, rest. So rehatkan kaki dan hadkan pergerakan. Okey, lepas cedera tu rest dulu. Okay, jangan terus bangun, jangan terus berlari, jangan terus sambung aktiviti tu. So rest dululah, restkan dulu tempat sakit tu. Nombor 3, ice. Letakkan ice untuk kurangkan bengkak dan rasa sakit dekat kaki tu lah. So make sure ambil kalau sana ambil ice pack, kalau tak ada crush ice yang hancur tu letak dalam plastik bag and then balut dengan tuala yang lembap.
tuam dekat kaki and then untuk kurangkan bengkak lah. Okey, C, compression. Okey, balut dengan bandage tapi jangan terlalu ketat. Okey, so balut dengan bandage untuk securekan ais tu. And then elevation. Okey, so kena letakkan kaki di atas paras yang tinggi daripada jantung lah. Okey, contohnya kita letak kaki kita, letakkan bantal atas kaki kita untuk kurangkan bengkak tersebut. So PRICE, protect, rest, ice, compression dan elevation lah. Okey. So penting kat sini highlightnya untuk letak ais, rehat dan juga tinggikan kaki lah, letak bantal. Okey, ini antara panduan awal untuk anda yang mengalami kecederaan buku lali lah. Okey. So apa antara rawatan yang anda tak boleh buat? Pantang larang lah. Okey, pantang larang yang anda tak boleh buat selepas dapat kecederaan ni. Nombor 1, jangan tuam guna air panas. Okey. Selepas kecederaan acute, kecederaan yang baru lagi, janganlah tuam air panas. Jangan urut guna minyak panas. Okey. Jangan tuam guna air panas sebab dia boleh menyebabkan salur darah kita berkembang. Okey, pendarahan bawah kulit ni, dia akan bila kita tuam dengan contoh tuam dengan hot pack ataupun hot compression, dia akan jadi lebih teruk lah. Okay, salur darah akan mengembang dan dia akan menjadi pendarahan bawah kulit. Okay, so make sure lepas terkena cedera jangan tuam guna air panas, guna ais. Okay, guna ais. Nombor 2, jangan urut. Okay, jangan urut dulu. Jangan urut pada bahagian bengkak sebab dia akan menyebabkan kawasan tu cedera semula. So boleh nak urut tapi selepas fasa acute lah. Okay, so bila bertambah bengkak, cedera tu makin teruk. Okay, nak urut tu boleh tapi bukan dalam fasa yang awal, fasa yang mula-mula, fasa acute tu. Okay. Nombor 3, elakkan daripada berjalan tanpa tongkat. Okey, so contohlah kalau anda terkena grade 2 atau grade 3 tadi. Rest dulu, jangan push kita punya berat badan atas kaki yang sakit tadi. Okey, sebab kita tak tahu sama ada dia terkoyak habis ke, terkoyak separuh ke. Okey, so make sure anda rest dulu. Kalau nak berjalan sekalipun, make sure guna tongkat lah. Okey, boleh guna topang ketiak tu, tongkat ketiak tu. Ataupun guna wheelchair. Okey. So anda dinasihatkan untuk menggunakan tongkat untuk mengelakkan daripada kita letakkan tekanan atau berat badan kita pada kaki yang sakit. Okey, sebab kalau kita paksa, kita push juga dah sakit ni, tapi okeylah, bolehlah. Try guna kaki yang sakit tu, kesannya kaki akan lebih sakit dan kaki cedera tu tak akan pulih dengan baik. So kita kena restkan dia. Jangan push berat badan atas kaki ni tapi kita duk push pergi kerja macam biasa, tak rest, tak buat ice compression. So akibatnya kaki tu akan menjadi cedera yang lebih teruk lah. Kecederaan tu akan menjadi lebih teruk lagi. Malah tak akan baik pun. Okey. So last sekali, nombor 4, elakkan balut dengan ketat. Okey, walaupun dibenarkan balut, boleh buat ice compression tu, balut guna bandage tapi jangan terlalu ketat lah sebab kita nak lancarkan peredaran darah lah. Sebab kalau kita bandage dengan ketat, balutan yang terlalu ketat tu boleh menyebabkan sekatan perjalanan darah ke kawasan yang cedera tu lah. Sebab dia kan dia bawa darah yang fresh, bawa darah yang baru untuk proses pemulihan. So bila kita ikat terlalu ketat, perjalanan tu akan tersekat. Perjalanan darah tu akan tersekat. Okay, so kaki tu jadi makin teruk lah. Okay. So macam tadi, ini Ika highlightkan balik important point lah. Jangan urut pada fasa acute. Jangan tuam guna air panas dalam fasa acute. Okey, elakkan berjalan tanpa tongkat. Dan nombor 4, elakkan balut tempat yang cedera tu dengan terlalu ketat. Okey, so apa yang anda perlu buat ialah okey, protect. Kena securekan tempat yang sakit tu. Kena rest. Okey, rest dulu. Jangan bergerak dulu. Letak ice compression. Okey, letak ice pack. Lepas tu balut tapi jangan terlalu ketat. And then elevatekan dia. Okey, elevatekan dari paras jantung. Letak bantal lah. Letak beberapa bantal bagi tinggi sikit. Okey, so itu antara garis panduan awal yang anda boleh ikut selepas terkena kaki terselia tersebut. Okey, so apakah so itu antara rawatan awal lah. So yang penting ialah anda boleh berjumpa dengan doktor atau mendapatkan rawatan dengan fisioterapi lah. Okey. Okey. So untuk apa yang lebih baik, anda boleh
lebih baik anda berjumpa dengan doktor ataupun fisio untuk tahu tentang keadaan kaki anda, cara rawatan ataupun exercise yang sesuai untuk anda. Okey, sebab kami boleh ajarkan cara untuk exercise yang sesuai untuk anda dan ajar untuk berjalan seperti biasa, okay, berjalan seperti dulu dan terus kembali ke kerja yang asal lah. Okey, contohnya sebelum ni pernah cedera buku lali, pernah terseliur, tak pernah berjalan dah lebih kurang sebulan macam tu. So kita akan praktis balik, ajar jalan seperti biasalah. Okey, kita akan kuatkan balik otot. Okey, so penting untuk berjumpa dengan fisio. Okey, so fisioterapi ni bukan untuk merawat kaki terselia je. So banyak lagi seperti contoh sakit belakang, sakit lutut, sakit bahu, stroke dan sebagainya lah. So bagi anda semua, bagi penonton semua yang masih lagi belum follow kita punya media sosial Facebook, IG, YouTube, boleh follow di Kertas yang Tertera. Okey, dan kepada anda semua yang ada pertanyaan tentang apa itu fisio ataupun boleh ataupun nak tanya kami apa yang kami sediakan, apa rawatan yang kami sediakan, boleh call atau WhatsApp di talian 011-5505-4411. So kita ada 2 cawangan di Terengganu dan juga di Kelantan. Okey. So insya-Allah kita dapat membantu anda lah untuk mendapatkan kehidupan yang selesa dan boleh melakukan aktiviti fizikal tanpa sakit. Okey. So dari saya terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi di episod live akan datang. Selamat berpuasa dan selamat buka puasa semua. Terima kasih.